Okey, kalau kita lihatkan ya soalan ini ya. Soalan yang pertama nyatakan 3 komponen parlimen. Ada tak tiga-tiga tu? Ada. Okey ya, kalau kita lihat dalam parlimen ya. Parlimen dia dalam parlimen okey dia ada YDPA di atas. Kalau dia punya struktur YDPA, kemudian di bawahnya terbagi ke dua. Ya, ini dinamakan komponen ya. Ini akan kita belajar bahagian perundangan. Badan perundangan kita akan bagi detail lagi ya. Dewan Rakyat. Okey. Kemudian Dewan Negara. Okey. Dewan Rakyat ni yang akan dipilih melalui pilihan raya. Dewan Negara ni pula dia adalah dilantik oleh YDPA. Okey. YDPA yang mana dia adalah negeri, setiap negeri akan pilih 2 orang wakil. Setiap orang negeri akan memilih 2 orang wakil untuk ke Dewan Negara ya. Kemudian lantikan daripada YDPA dalam pelbagai bidang. Ini ada dalam bidang seni ya. Orang seni dilantik sebagai ahli Dewan Negara. Dan kesemua ahli Dewan Negara ini dipanggil senator. Faham tak? Senator. Okey, senator ni boleh jadi menteri tak? Siapa boleh jawab? Rahman? Boleh. Agak-agak ni senator ni boleh jadi menteri tak? Senator. Senator ni dia tidak melalui pilihan raya. Dia lantikan saja. Boleh ya. Contoh, awak tahu tak contoh siapa senator yang jadi menteri? Razi. Apa? Razi. Menteri apa tu? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan kita Dato' Razi Majidin Dua, dia adalah senator ya. Senator, dia bukannya ahli Dewan Rakyat. Tapi kalau ahli Dewan Rakyat ni dia memang jadi menteri ya. Dia memang jadi menteri sebab dia dipilih oleh rakyat, yang mana tak ada juga dia dipilih atas lantikan oleh di atas pemilihan lantikan YDPA atas nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri yang akan memilih di kalangan ahli-ahli parti dia ya, yang membentuk kerajaan untuk menjadi menteri ya. Kalau awak lihat sekarang banyak sangat menteri kan. Selepas siapa kita punya Perdana Menteri tu? Apa nama Perdana Menteri awak? Sekarang ke bila? Sekarang lah, nak apa bila lagi? Sabri je bu. Sabri ya. Okey. Baik. Ini adalah 3 komponen. Jadi semua betul ke? Awak bagi markah ya. Setiap satu ni satu markah. Betul. Senang je jawapan macam tu. Tapi jarang soalan macam ni keluar dalam peksa. Tapi yang nombor 2 tu ada ya. Nyatakan 3 kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong. 3 budi bicara. Yang mana apakah kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong. Okay. Kuasa budi bicara ni ada berapa sebenarnya? Dia ada 3 je. Memang 3 je dia punya kuasa budi bicara. Dan apabila kamu menulis 3 kuasa budi bicara ini mesti lengkap. Okey? Mesti lengkap. Awak tak boleh kata mesti lengkap. Tapi yang ni senang. Nyatakan 3 budi bicara yang di-Pertuan Agong. Ya, pertama dia melantik Perdana Menteri. Ya. Dia melantik Perdana Menteri. Dari kalangan siapa? Ahli Dewan Rakyat. Ya. Dia mesti daripada sini. PM kita mesti dari sini. Yang ni tak boleh jadi PM.
ya, dia mesti di kalangan orang yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, mempersetujui atau tidak mempersetujui permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Okey, kuasa YDPA salah satu dalam Parlimen ialah membubarkan Parlimen. Selagi YDPA tak cakap Parlimen dibubarkan, tak umumkan, maka Parlimen tak dibubar, tak ada lagi pilihan raya. Okey, tapi yang mengusulkannya tarikh tersebut ialah Perdana Menteri. Okey, jadi budi bicara mempersetujui atau tidak mempersetujui. Okey, yang ketiga ialah memohon supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey, bagi membincangkan yang berkaitan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja Melayu. Okey, ini tiga. Saya buat memberi penganugerahan kepada orang-orang itu. Memberi penganugerahan, ya. Awak rujuk di mana? Video. Okey, memang ada, ya. Ini antara tiga ni. Okey, untuk menganugerahkan kuasa budi bicara dia, iaitu menganugerahkan penghargaan yang membawa macam Datuk Seri, Tun dan sebagainya. Itu adalah di bawah budi bicara dia. Orang mengusulkan, tapi budi bicara dia lah yang nak memberikan penghargaan tersebut. Okey, boleh? Ada lain? Ada lain tak? Tak ada. Okey, inilah di antara, jadi maknanya setiap satu, sebab dia kata nyatakan, ya. Bagi markas sendiri, ya. Uraikan dua peranan yang di-Pertuan Agong di bawah Badan Perundangan. Ni dia nak hanya Badan Perundangan. Perundangan ni adalah, kamu bayangkan, dia adalah Parlimen, ya, Parlimen. Okey. Pertama, merasmikan pembukaan persidangan Parlimen. Ini adalah idea ataupun isi. Yang ni wajib ada, barulah yang ni akan dikira. Selagi yang di-Pertuan Agong tidak merasmikan persidangan Parlimen, selagi itulah Parlimen tidak boleh bersidang. Maknanya Agong yang akan meletakkan tarikh bilakah perasmian pembukaan persidangan Parlimen. Selagi dia tidak rasmi, selagi itulah persidangan tidak boleh berlaku. Okey? Baik. Maknanya pada hari persidangan yang pertama, Agong akan pergi ke Parlimen untuk merasmikan. Bila dah rasmi, barulah ada perbahasan dalam Parlimen, ada usul dan perbahasan. Okey, pada hari usul dan perbahasan itu Agong tak ikut sekali. Semua mesyuarat akan dikendalikan oleh yang di-Pertua Parlimen. Boleh faham, ya? Okey, yang kedua iaitu mempersetujui atau tidak untuk membubarkan Parlimen. Itu adalah idea. Okey, yang huraiannya adalah sebelum tamat tempoh 5 tahun. Okey, kerana pembubaran mestilah dibuat dalam tempoh itu, ya, 5 tahun sebelum capai tempoh 5 tahun.
pada cuma yang pada tahun pemilihan pilihan raya yang lepas memang genap 5 tahun. Tapi tahun-tahun sebelum tu, sebelum daripada tahun petua pilihan raya lepas, semuanya dalam 4 tahun lebih sikit dah buat pilihan raya dah. Cuma tahun pilihan raya yang lepas ni yang memang genap 5 tahun. Okey, mengambil parlimen bermesyuarat dari masa ke semasa meluluskan rang undang-undang yang telah diubah di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, kecuali perkara 66 dalam kurungan 4. Awak lihat sendiri, cuba semak. Saya pun dah lupa perkara 66 kurungan 4. Boleh semak, boleh Google berkenaan dengan apa. Okey, melantik senator iaitu seramai 40 orang. Ini Dewan, dia akan mewakili. UIDPA yang akan lantik 40 orang dari kalangan orang banyak berjasa pada negara. Ini tak kata tak mustahil awak nanti satu ketika nanti kalau awak banyak memberi sumbangan kepada negara, okey, boleh mewakili atau boleh dilantik menjadi senator. Okey, dia macam-macam bidang lah. Bidang seni ada, bidang sukan ada, bidang pendidikan ada. Mana orang yang banyak memberikan sumbangan kepada setiap bidang yang ada dalam negara kita ni. Memang nampak orang berniaga pun ada kat situ, Okay. Jadi orang-orang seperti moderator pun ada kat situ, dia banyak lah. Okey, itu adalah di antara peranan yang dimainkan oleh UIDPA dalam badan perorangan. Dia nak 2 je kan? Jadi bagi 2 lah. Jadi itu yang selain daripada itu, kamu boleh tengoklah. Dan ingatlah, tolong ingat, kalau soalan hurai ni 2, biasanya dia nak 2 je. 1 fakta, 1 huraian. Okey, ada nak tanya bahagian nombor 3? Tak ada Yang keempat, nyatakan 4 kuasa yang di Pertuan Agong di bawah badan eksekutif. Okey, badan eksekutif ni badan apa? Tasyanan? Tasyanan dah balik ke? Awak dah enjit itu tadi Daniel. Ya, ada ke tidak orang ni? Ada tak? Kerajaan ke masa dia? Apa dia? Kerajaan Badan kerajaan adalah badan pelaksana lah, badan eksekutif ni pelaksana, Itu badan yang mentadbir kerajaan kita sekarang ni. Kabinet cikgu. Daniel kata dia line dia slow, sorry. Okey, tak apa. Okey, melantik seorang Perdana Menteri. Melantik seorang Perdana Menteri, itu kuasa agung. Itu sebabnya selagi setiap Perdana Menteri yang telah dilantik, yang telah dipilih di dalam karangan parti yang telah menang dalam pilihan raya, dia akan melantik seorang wakil darinya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Cuma pada zaman Muhyiddin Yassin dahulu, kita lihat dia bukan daripada parti yang kata menang dalam pilihan raya kan. Sebab apa? Adanya itulah masalah kalau pilihan raya ni kerajaan yang membentuk dia menang majoriti mudah, iaitu 2 kursi, daripada 222 kursi yang dipertandingkan, dia lebih 2-3 je.
Okey, ini yang jadi kepada sejarah kita dalam pilihan raya dari sudut pemerintahan negara kita. Berlakunya ketidakstabilan politik sekiranya pilihan raya ini dimenangi secara majoriti mudah. Akan berlaku lompat parti. Awak tahu lompat parti apa dia? Tahu. Orang kata dekat media sosial katak katak melompat. Okey, itu tak apalah. Ya, seronok sekarang ni. Dia tak setia ego. Apa dia? Dia tak setia pada parti yang dia wakili masa pilihan raya. Orang macam ni Dia lebih kepada kepentingan sendiri ego. Ya. Yang penting jawatan dan kuasa. Ya. Sebab apa? Dia dipilih berdasarkan parti yang diwakili, betul tak? Kerajaan rakyat memberi mandat atau memilih dia berdasarkan parti, betul tak? Tiba-tiba parti tu menang, parti tu kalah, ataupun parti tu tak membentuk kerajaan, ya, dia kalah. Tapi oleh kerana kepentingan diri, mungkin dia telah melompat kepada parti yang menang. Ataupun kadang-kadang parti yang menang 2-3, yang 2-3 ni lah lompat parti dah. Tak ada pula yang majoriti sama rata. Okey, jadi di sinilah yang berlaku dalam politik Malaysia sekarang ini, ya. Kamu buka-bukalah minda, tolonglah baca-baca keadaan politik negara kita sekarang ini, ya. Dan Ismail Sabri ni pun dilantik sebab dia dari kalangan UMNO yang mana dalam pilihan raya itu dia memang banyaklah kursi daripada UMNO yang menang. Jadi dia dilantik menggantikan Muhyiddin Hasim, ya. Setelah Muhyiddin Hasim mengundur diri kerana dia tidak dapat mengekalkan diri kepada menteri kerana tidak ada majoriti yang menukar dia. Okey, tapi walau bagaimanapun kita lihat ada satu jalan di dalam perjalanan itu. Tak apalah, kita tunggulah ada pemilihan yang raya akan datang yang akan berlangsung 2 tahun nanti, ya. Kamu masa tu dah boleh mengundi kan? Betul tak? Betul. Dah daftar belum? Awak umur sekarang 18 tak? Dah. Daftar lah. Kerana kamu ni generasi muda ni yang diharapkan untuk nanti akan datang memimpin negara. Pilihlah orang yang boleh mentadbir negara. Sila pilih negara akan puncak, ya. Baik. Kemudian melantik boleh membuat permintaan suatu mesyuarat majlis raja-raja diadakan, ya, semata-mata untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja dan mengambil sebarang tindakan dalam mesyuarat panjang, ya. Awak ambil pendek-pendek. Melantik ahli kabinet atau jemaah menteri. Ingat, ya. Kalau nak senang ingat, lantik Perdana Menteri, iaitu melantik ahli kabinet atau jemaah menteri atas nasihat dan cadangan Perdana Menteri. Ya. Pelantikan menteri-menteri ini cadangan nama dia semua Perdana Menteri yang pilih, ya. Pelantik ahli Suruhanjaya. Ahli Suruhanjaya, ketua audit negeri, hakim-hakim mahkamah atasan, ini semua di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong setelah dia berunding dengan Majlis Raja-Raja. Kemudian yang keempat, melantik Yang di-Pertuan Negeri atas nasihat Perdana Menteri serta berunding dengan Ketua Menteri. Ketua Menteri ini adalah Ketua Badan Pelaksana di negeri-negeri. Okey. Kalau Persekutuan Perdana Menteri, kalau peringkat negeri adalah Ketua Menteri. Ya. Kalau di peringkat, kalau di negeri-negeri, ini yang di Pertua Negeri, ya. Di Pertua Negeri ini ialah negeri-negeri yang tak ada sultan. Jadi yang di Pertua Negeri atas nasihat Perdana Menteri serta berunding dengan Ketua Menteri Negeri berkenaan, ya. Itu adalah 4
ya, 4 bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Tak ingat banyak, ingat sikit pun tak apa. Kalau nyata kan maknanya kalau 4 markah. Jadi 1 markah untuk 1 bidang kuasa itu, ya. Ya, bidang. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima, huraikan 2 fungsi majlis raja-raja. Yang ni ada yang betul, semua betul lah. Yang nombor 4. Ada yang nak tanya jawapan dia? Tak ada? Tak ada. Yang kelima, huraikan 2 fungsi majlis raja-raja. Sini ada 4. Memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan mengikut peruntukan jadual 3. Ya. Okey, kalau yang ni tak ada pun tak apa. Jadi awak boleh memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Okey. Mempertimbangkan soal-soal dasar negara dan apa jua yang perkara lain yang dipikirkan patut, kemudian menyetujui dan tidak perbuatan amalan upacara agama Islam meliputi seluruh persekutuan. Iaitu kemudian memberikan nasihat kepada pelantikan yang memerlukan persetujuan majlis raja-raja seperti ketua hakim negara dan ketua audit negara. Itu yang 2 fungsi dia nak. Itu ada 4, awak pilih 2. Okey, nyatakan 3 peranan menyimpan bersama raja-raja. Okey. Bila kamu kenal tak penyimpan besar raja-raja? Pakcik yang time raya je muncul. Itulah dia pakcik. Ya. Sedap je kau pakai pakcik kau ya. Ya. Okey, dia yang mengumumkan apa tu yang kita tampak setahun 2 kali lah. Betul tak? 3 kali. 3 kali lah. Pertama pengumuman puasa, yang kedua pengumuman raya-raya, raya Fitri dan raya Kurban, ya. Okey, penyimpan mewabah raja ni banyak peranan dia, ya. Dia terutama dia dalam berkaitan dengan mesyuarat raja-raja. Dia adalah setiausaha, ya, dalam mesyuarat raja-raja, ya. Pertama, dia mengedar dan menerima dan mengedarkan kertas-kertas kerja yang hendak dikemukakan dalam mesyuarat MRR. Kemudian bertanggungjawab untuk memanggil bermesyuarat dari masa ke masa atas arahan siapa? Ya, YDPA atau Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja dan menyimpan minit-minit mesyuarat. Kemudian mengesahkan semua keputusan mesyuarat Majlis Raja-Raja, memaklumkan keputusan pemilihan yang di-Pertuan Agong kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan yang seterusnya mengumumkan keputusan Majlis Raja-Raja seperti yang berkaitan menentukan tarikh puasa dan tarikh hari raya. Okey. Ada pertanyaan tak? Yang ni? Tak ada apa kot. Tak ada. Okey. Baik. Segala apa yang diputuskan dalam mesyuarat, ya, ataupun surat, ya, cap mohon besar mesti ada, ya, melambangkan kedaulatan surat cara tersebut. Dia macam cop lah. Cop ni saya pun tak tahu macam mana rupa dia. Okay, kita pun tak pernah lihat sebab apa. Penyimpan mohon besar raja-raja ni kebanyakan berurusan dengan MRR, ya. Okay. Yang ketujuh, nyatakan 4 tugas utama yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Okey, 4 tugas utama. Melindungi dan hak keseimbangan orang Melayu dan Bumiputera serta menjaga hak dan kepentingan sah kaum bukan Melayu, kaum-kaum yang lain lah. Menjadi ketua agama Islam bagi negeri yang tidak beraja dan negeri baginda sendiri. Okey.
walaupun dia dah dilantik sebagai YDPA, dia punya raja muda akan bertindak untuk menjadi raja sementara YDPA berkhidmat selama 5 tahun, ya. Jadi negeri dia macam sekarang ni, faham kan YDPA, jadi negeri dia tu anak dia yang memangku jawatan tersebut. Tetapi walau bagaimanapun dia punya yang ketua agama Islam masih lagi agung, ya, masih lagi agung di negeri dia, ya. Mana Negeri Pahang tu dia masih lagi menjadi ketua agama Islam walaupun anak dia memangku jawatan tersebut. Okey, berkuasa memperkenankan undang-undang yang telah diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ini mengikut perlembagaan, ya. Dia berkuasa memperkenankan setelah dibahas dan telah diputuskan Dewan Negara dan Dewan Rakyat dapat setuju. Dia mesti sebelum sebelum diwartakan, dia mesti mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 90 hari. 30 hari. 30 hari. Tapi kalau sekiranya YDPA ini tidak meluluskan atau tidak memperkenankan undang-undang yang telah dipersetujui, maka undang-undang tersebut akan diwartakan juga. Maknanya YDPA ni ada kuasa menangguh dalam 30 hari je. Okay, kalau misal kata dia tak berapa setuju, ya. Tapi bagaimanapun kalau dia tak bercakap apa pun, ya, dan dia tidak ada kuasa untuk membatalkan undang-undang tersebut. Cuma dia suruh semak balik ke atau apa. Okey, tapi kalau dan sekiranya dalam 30 hari itu dia tak cakap apa-apa, maka undang-undang itu terus akan diwartakan. Boleh faham tak? Ini dia, ya. Kuasa memperkenankan undang-undang. Bertanggungjawab mengisytiharkan darurat. Ini yang baru-baru itu kan. Okey. Bila Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dia tidak mendapat dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, ada masalah pandemik yang melampau dan keadaan politik yang tak stabil, jadi diisytiharkan darurat, ya. Darurat pada ketika itu, ya. Dulu pada zaman pada tahun 1969 berlakunya 69 negara kita pun berlaku ketidakstabilan politik, ya. 13 Mei berlaku rusuhan kaum. Jadi di situ pernah diisytiharkan darurat, ya. Darurat pada ketika itu tak sama dengan darurat yang diumumkan yang itu sebab politik, ya. Yang itu sebab rusuhan kaum, ya, yang mana berlakunya keamanan terancam. Jadi arahan darurat maknanya macam masa 13 Mei itu semua penduduk tak boleh keluar selepas pukul 7 malam, ya. Sampai besok pagi, malam tak boleh keluar langsung, ya. Tak apa keluar, dia boleh diambil tindakan. Polis boleh tembak dia kalau dirasakan dia adalah meragukan, ya. Itu darurat 1969 13 Mei, ya. Okey, yang ke-8 ialah nyatakan 4 kuasa budi bicara MRR. Ini yang tadi, ini dia, memilih atau memecat YDPA daripada jawatannya, memberi nasihat tentang apa-apa lantikan yang ditetapkan oleh perlembagaan, mempersetujui dan tidak mempersetujui apa-apa undang-undang yang mengubah sempadan sesuatu negeri atau menyentuh keistimewaan, kedudukan dan kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Sorry lah, banyak typing error. Okey. Itu adalah 4 kuasa budi bicara MRR. Semua dapat tak? Semua betul tak? Ada nak dibincangkan?
Banyak salah faham cikgu. Banyak salah faham apa tu masalah? Salah faham dengan soalan. Awak ada buku tak? Tak ada cikgu. Bila tak ada buku tu yang jadi salah faham banyak tu. Tolonglah beli, ya. Walaupun peksa lama lagi, ya, buku rujukan ni penting juga, ya. Kerana awak nak rujuk benda-benda yang teknikal ni, ya. Okey. Nyatakan 3 tugas yang dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. 3 tugas, ya. Iaitu melantik menteri-menteri kabinet. Ini atas nasihat Perdana Menteri. Melantik ketua hakim negara, presiden Mahkamah Rayuan, hakim-hakim besar. Okey. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim Mahkamah Rayuan dan hakim-hakim Mahkamah Tinggi. Okey. Yang ketiga, baginda menjalankan tugas sebagai ketua negara atas nasihat kabinet yang diketuai oleh Perdana. Okey. Ada nak tanya? Cikgu, kalau ketua audit negara, Boleh? peguam negara pun tak termasuk Peguam negara termasuk juga. Ini antara 3 tugas dia. Ya. Ada lagi tugas lain. Ya. Okey. Mana yang awak rujuk pada buku tu, betul lah tu. Ya. Okey. Atas nasihat Perdana Menteri. Tengok peranan Perdana Menteri cukup besar dalam pelaksanaan atau pemerintahan. Walaupun YDPA berikat di atas sekali, ya, tetapi masih lagi dia di bawah Perdana Menteri. Okey. Maknanya tapi dia ada kuasa budi bicara, setuju ataupun tak setuju, ya. Okey. Tengok kalau kita lihat kan, itulah sistem pemerintahan negara kita, ya. Sedangkan yang ni adalah di bawah mana ni? Ni badan apa ni? Badan apa ni? Semua ni badan apa? Badan kehakiman. Kalau diikutkan doktrin pengasingan kuasa, badan Perdana Menteri ni di bawah mana? eksekutif. Eksekutif kan? Okey, eksekutif. Tapi lihat walaupun kita ada pengasingan keluarga, tapi dari sudut pelantikan maknanya Perdana Menteri ada kuasa di situ. Dia sebagai penasihat kepada rakyat, kepada YDPA. Itu yang selalu dipertikaikan. Tapi walau bagaimanapun dia adalah termaktub di dalam badan perlembagaan persekutuan, ya. Okey, itu sebabnya kadang-kadang kita fikir, kita lihat, ya, bila badan pemerintah ni bila berlaku salah laku, lambat, ya, dia ambil tindakan, ya, dan sebagainya. Kita tak boleh cakap apalah, itu tinggalkanlah, biar dia yang mentadbir saja je nak meluahkan perasaan. Okey. Baginda menjalankan tugas sebagai ketua negara, ya. Siapa ketua negara? Ialah YDPA, ya. Jangan cakap Perdana Menteri itu ketua negara, ya. Okey, soalan nombor 10. Awak perasan tak dia sama dengan soalan nombor 9? Perasan. Kan saya buat soalan cukup emas. Soalan cukup emas, awak tak ada bonus. Nyata 3 tugas yang dilaksanakan oleh Ketua Audit Negara. Siapa boleh jawab? Jawapan yang sama dengan jawapan nombor 9. Ketua Audit. Awak tengok ni soalan saya ubah ni. Tapi tak bagi kat awak itu. Apakah 3 tugas yang dilaksanakan oleh Ketua Audit Negara? Ketua Audit Negara ini yang kalau dah kata audit ni, apa tugas dia? Dia mesti dalam bidang keuangan. Betul tak? Betul. Jadi maknanya dialah yang bertanggungjawab mengaudit semua akaun kerajaan persekutuan, kerajaan negeri,
pihak berkuasa awam dan institusi lain yang mentadbir wang ke negara. Okey, itu sebabnya tak boleh pergi jauh lah macam sekolah kita. Kita juga mempunyai peruntukan dari segi pendidikan iaitu untuk perbelanjaan mengurus. Ya. Dan mengurus ni maknanya bayar gaji, peruntukan wang kepada setiap mata pelajaran. Ya. Itu dalam bidang pengurusan, bayar bil elektrik dan segalanya semua pakai wang kerajaan. Setiap tahun, setiap sekolah akan diaudit. Audit akan datang, dia minta semua fail keluar masuk wang. Yang di sini kalau sekiranya ini semua atas walaupun yang menyediakan laporan keuangan itu adalah ketua kerani sekolah, tetapi semuanya atas bahu pengetua. Kalau berlaku kesilapan apa pun, pengetua yang kena jawab. Ya, walaupun dia bukanlah menyediakan, ya, tapi itu sebabnya pengetua bila sampai duit kerajaan untuk pengurusan sekolah ni, dia pasti jaga setiap sen yang keluar. Even kalaulah dia punya perbelanjaannya terlebih 5 sen daripada wang yang diperuntukkan, dia akan query ke dia, 5 sen ni datang daripada mana? Kalau sekiranya bahagian sukan, okey, bawa budak sana, bawa budak sini kan, minta peruntukan, dia nak resit. Kalau resit tu tak ada, dia akan tanya, query di mana bukti penggunaan wang tersebut. Apa jadi kalau sekiranya bukti-bukti itu tidak dapat dikemukakan oleh pengetua? Siapa boleh jawab? Tindakan tertib. Tindakan tata tertib. Tata tertib tu taklah sangat, tapi kalau dia melibatkan sejumlah wang yang diperuntukkan, kenalah. Tapi kalau maknanya dia tak boleh nak menyediakan, jadi dia akan letak keuangan bersyarat. Okey, maknanya pengetua akan bayar setiap kelebihan tersebut atau dikenakan dikenali sebagai surcharge. Surcharge ini adalah denda yang dikenakan pada pengetua, ya, sekiranya berlaku maknanya tidak berlaku kesilapan dan sebagainya. Tugas pengetua ni besar, ya. Setiap sen yang diperlukan kerajaan akan dituntut, ditengok, ya, terlebih walaupun 0.01 sen dia akan dikira juga, ya. Itu susah dari ketua ni. Okey, yang kedua, mengaudit tahap pematuhan setiap kementerian atau jabatan otoritas kerajaan terhadap dasar dan undang-undang yang telah digubal oleh pihak kerajaan. Pematuhan, dia patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan, ya, dia audit, ya. Kalau misal kata maknanya wang yang diberikan itu mestilah digunakan sebaik-baik, ya. Mesti ikut kasar dan undang-undang yang telah digubal oleh pihak kerajaan. Yang ketiga, bertanggungjawab mengaudit prestasi. Yang ni pematuhan, yang ni mengaudit semua akaun. Ini tugas. Ini awak kena fikirlah. Mengaudit semua akaun, memastikan tahap pematuhan, dan satu lagi mengaudit prestasi setiap kementerian. Prestasi ni mana-mana. Maknanya dia mohon kertas kerja nak buat sekian-sekian program. Okey, tiba-tiba dia audit, katalah dia dah minta bajet daripada kementerian tersebut untuk melaksanakan program. Tiba-tiba program tu tak ada. Ini yang akan ketua audit ni akan persoalkan. Dia akan menentukan prestasi kementerian tersebut. Kalau banyak sangat program tapi tak laksana, duit habis, di sini akan dilaporkan pula pada mungkin Badan Pencegah Rasuah pula yang akan masuk, ya, ke kementerian tersebut melihat
ke mana pergikah wang tersebut. Itu dia. Jadi yang ketua audit ni dia hanya melaporkan je. Untuk ambil tindakan ni dia akan serah pada badan yang lain, ya. Itu 3 tugas yang dilaksanakan oleh ketua audit negara.